Tapi yang ramai pula boleh kayuh dengan membohong, tu salah tu. Kan? Jadi mana kata dalam perubahan ni, berhijrah ni bukan senang. Tapi boleh buat tak? Boleh. Berubah daripada buruk pada baik, pada tak tahu kepada tahu, kan? Ada orang nak berubah pertama daripada aspek jahiliah dia. Dia nak berubah kepada tahu. Konolah belajar, datang majlis ilmu. Ni majlis ilmu tak nak datang pilih penceramah pula datang. Kan? Malam ni tak saya dipahamkan jemaah masjid ni memang macam ni, ramai setiap kali majlis ilmu. Kan, setiap kali ceramah memang orang perempuan sampai masuk lah, sampai lelaki dia tak puas nak dengar belas anun, dengar macam tu lah. Kan, bukan malam ni, ada memang tiap-tiap malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini, di dalam malam yang sangat istimewa, malam minggu. Malam ni kita korbankan perkara-perkara lain semata-mata untuk datang ke majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Tuan dan puan rahmati Allah sekalian, hari ini kita lihat dalam diam tak diam, kita dah selesai hari korban hari itu, makna tak lama lagi dah nak masuk tahun baru Islam. Sekejap je kan, dah nak masuk tahun baru Islam. Sampai tak sampai belum tahu lagi, ya? Kita ni nyawa belum tentu sampai lagi, tapi kalau ikut cita-cita mudah-mudahan sampai, ya? Kalau ikut kan tak berapa hari lagi. Dan dalam pada masa yang sama, masa semakin berlalu, umur makin bertambah, tapi yang paling kita nak kena risaukan, bagaimanakah kedudukan ilmu kita, bagaimana kedudukan amal kita, bagaimana kedudukan ibadah kita yang kita buat, kan? Setakat mana, berapa ramai orang di atas dunia ni bersia-sia di atas muka bumi Allah ini, kan? Seronok, ya kan? Tiba-tiba apabila nyawanya dipanggil, barulah dia meninjau ke dalam karung bekalan dia, barulah yang dia perasan yang bekalannya masih kosong lagi. Pada ketika itulah andai dapat kuputarkan masa, itulah ianya, andai dapat kuundurkan masa semula. Jadi minggu depan hari Jumaat, hari Sabtu, kan? Kita masuklah tahun baru Hijrah. Dan pada malam ini diceritakan tentang pengurusan harta pusaka. Saya tak ada nak sentuh banyak sangatlah urusan harta pusaka ni, sebab kalau ikutkan tak tahulah teknikal ke apa, saya dimaklumkan oleh PA saya mula-mula dalam jadual tu buka buku baru, tajuk tiba-tiba pengurusan harta pusaka. Sekarang tersilap kira orang, sekarang mana udah bergaduh pula kan. Jadi malam ni kita cerita buku baru pula, ya. Saya tahu orang tapi apa pun betul lah, dalam bab pengurusan harta pusaka ni bukan perkara yang baik main, ya. Bukan perkara baik main. Dah masuk tahun baru ni, banyak-banyaklah bawa-bawa lah bertonang sikit, bawa belajar.
Jangan main belasah, ini kita punya, tu dia punya tu. Tak dapat dah, dia nak perempuan, tak, dia nak sulung, tak ada macam tu dah, tak. Jangan makai sepeh sendiri, kena ada ilmu, ya. Yang mana kalau kita cerita pasal bab harta pusaka ni, segala apa yang menjadi kepunyaan si mati, ya, yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya, kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya, sama ada harta benda, hak-hak dan apa-apa yang termasuk dalam miliknya setelah dia mati. Tu kan? Tapi saya tak masuk detail, jangan risau, tak ada masuk detail kan? Jadi dalam cerita tentang apa, buku baru lah kan, buka buku baru ni, maknanya bila hijrah ni ada macam-macam maksud lah. Apa maksud hijrah? Apa maksud perubahan dia? Perubahan yang kita kena buat ni dalam hidup kita ni, perlukah kita berubah? Ke berani kita cakap Alhamdulillah Ustaz, daripada bulan 1 sampai bulan 6 rasa perangai saya elok je, tak ada mana nak ubah dah, perfect dah. Tak berani cakap lah kan. Tak berani ni, perangai pun macam-macam kan orang sekarang. Orang yang hafal 15 juzuk pun kena tangkap macam mana? Kan tak pening tu. Tapi telahan saya lah, saya tak tahu, telahan saya lah, tak ada mana orang yang hafal 15 juzuk buat perangai macam tu. Tak, tanya saya lah, suruh imam tasmik ada sikit nak tengok. Jangan-jangan huruf ke, bukan juzuk, huruf ke kan? Huruf pun ABCD ke baca, tak tahulah, tahu nak perangai kan. Bayangkan Islam melarang sama sekali kita ni sebagai Islam, akhlaknya menghina agama orang, menghina fahaman orang lain. Kita tak hina kan? Punyalah jaga akhlak dan adab kita, tak hina fahaman orang lain. Tetapi bayangkan kita melarang hina, kita hina agama kita sendiri, kan tahu tu. Macam tu lah, bukan kita lah, orang tu kan. Jadi perubahan-perubahan yang nak kita buat, dikatakan hijrah ini perubahan, perpindahan dari segi bahasa, perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kalau tak faham daripada satu tempat ke tempat yang lain, kau tak faham lah tempat tu, kan apa Jawa, orang Bukit Senggih ni lebih kurang yang burang kan, kan, daripada satu tempat ke tempat yang lain, perpindahan. Dan masalahnya kalau kita tengok perubahan hijrah yang dimaksudkan, yang paling popular sekali, paling masyhur kan, kita diceritakan penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Yathrib. Itu semua tahu lah, tahu macam tu je lah kan, tahu. Tapi yang paling penting ibrah di sebaliknya tu. Nabi berpindah daripada satu tempat bukan satu benda yang mudah, tapi Nabi buat. Nabi diperintahkan masa peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dibawa oleh Jibril sebagai turis guide pada malam tu sebelum nak pergi ke Palestin tu. Ditunjuk tu Bukit Tursina, okey. Tu Baitul Laham, tempat Nabi Isa alaihissalam. Oh ya kau, tu kau nampak tu, itulah dia Yathrib. Tak lama lagi kau akan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sana. Nabi dah dapat dah gambaran akan berhijrah tak lama lagi ketika peristiwa Isra Mi'raj tu, tapi tak tahu bila. Nabi dah ready. Bila Nabi diperintahkan untuk berhijrah, Nabi tidak, pun tidak. Tak ada lah banyak cakap nanti lalu besar-besar tak boleh, tak ada. Sebulan ni boleh tak? Sebab orang semua keliling nak bunuh Nabi ni kan? Ditawarkan 100 ekor unta untuk kepala Muhammad, macam tu. Nabi tak ada mengelak dah. Cuba kalau kita dapat surat perpindahan daripada Melaka ke Negeri Sembilan, mulalah surat apa semua sampai permohonan penangguhan
kerana ada urusan yang belum diselesaikan. Kan, mohon penangguhan selama 3 bulan. Dalam masa tu cari kabel, kalau boleh tak nak pindah. Ada macam tu. Tapi tu manusia kan. Tapi ni perintah Allah. Nabi tak ada bunyi tak ada. Dan Allah suruh nak pindah. Perubahan yang ada baik sebab Allah suruh. Bukan senang meninggalkan kampung halaman nak pergi ke tempat yang baru kan. Dan ketika Nabi nak keluar tu, tunjuk semangat setia kawan macam mana. Pada ketika itu Nabi berstrategi sebelum keluar. Dia pesan ke Saidina Ali, Ali kau ganti aku ke tempat tidur ni, boleh tak? Boleh. I feel so honoured, dia kata. Aku rasa sangat bertuah, betul lah. Rasa seronok benar sebab dapat berpeluang menjadi sebahagian daripada peristiwa hijrah tu. Selubung lah dia kat katil Nabi tu, dekat tempat tidur Nabi tu. Macam tu lah kan. Itu satu peristiwa hijrah, itu satu maksud hijrah. Tapi Nabi dah sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah hijrah. Tapi yang ada cuma niat dan jihad. Faham tak? Niat dan jihad. Kenapa Nabi sebut niat? Nak beritahu niat pun susah boy. Contoh paling senang saya boleh tengok perubahan muka ni kalau saya sebut ayat ni. Contoh niat berhenti merokok. Rambut tak berubah muka kan. Dia kalau dah dapat dia merokok tu suruh niat berhenti merokok, niat pun bayar kata. Kan susah kan. Niat tu susah, apatah lagi perjuangan jihad nak buat apa yang kita niat. Tu dia. Kalau pergi masjid kat Pulau Pinang, banyak masjid ditampal tu keputusan majlis fatwa pasal rokok. Kat luar dinding masjid, saya tak tahu kenapa kat masjid, kat kedai-kedai tak ditampal lah. Kat masjid fatwa hukum apa? Haram. Tak ada makruh-makruh, memang haram ya? Jadi pada siapa yang isap rokok tu ya. Kan susah nampak lah, berubah lah rokok tu. Itu pula poye kata kan. Dah senang ya. Ini nasihat saya faham susah nak berhenti rokok ni. Tapi biar kita berhenti sebab bosan balu sebab mudarat ke orang lain banyak dengan rokok ni kan? Saya ada kawan seorang, dia isap rokok 30 batang sehari. Banyak betul. Dia jadi habis tu sambung lagi tahu daripada apa pup sambung 30 batang sehari. Jadi cuba buat macam ni. Minggu ni 30 batang sehari, minggu depan kurangkan jadi 29 batang sehari, minggu satu lagi 28 batang sehari, minggu satu lagi mampu contoh tak sampai berhenti. Maka mudah-mudahan Allah Maha mengetahui, Allah tahu kita sedang berusaha nak berhenti. Tu nasihat saya. Okey, settle. Okey. Saya cuba ya. Kau berjaya lah ya. Orang perempuan pun naik polak dah dengan lelaki sokok. Betul. Jangan. Lepas tu saya cakap dengan budak tu, kau tak yalah sokok caci dah. Isap lah. Dan macam tu lah. Jadi perubahan ni maknanya hijrah ni pada buruk kepada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Mana ada ruang dan peluang untuk kita mengubah diri kita. Tetapi waktu Nabi berhijrah dulu, bukan semua berhijrah dengan Nabi ni betul-betul nak hijrah. Bukan senang.
Tu sebabnya keluar Nabi sebut apa? Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaihi. Dalam hadis yang popular, inna a'malu binniyat, salah satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Dalam hadis yang sama Nabi sebut, man kanat hijratuhu ila dunya, siapa yang berhijrah itu kerana dunia, aw amaratin yankihuha, ataupun kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dalam kisah tu ada seorang pemuda, dia ikut Nabi berhijrah sebab dia gamar kat satu perempuan tu. Perempuan tu ikut Nabi hijrah, jadi dia pun ikut sebab dia perempuan tu. Jadi dia akan dapat apa yang dia tuju. Datang masjid malam ni, apa tujuan ni? Nak dengar ceramah, nak dapat ilmu, pek pahala. Dan datang malam ni dan dapat selfie, jadilah pek selfie. Samsul debat dapat selfie dengan dia, wih, jangan. Geram dia tengok kampung sebelah tu, pergi pelocap dia ambil gambar tu. Dia nak yo tu kan contoh. Tengok niat kita apa. Kenapa kau datang semayang kat masjid tu? YB datang gila kau, takkan dia tak datang. Kan dia tak nampak muka dia kan. Contohlah kan, kita akan dapat apa yang kita tuju. Silap-silap yang tuju pun tak dapat. Jadi kalau kita tengok Nabi ni, pengajaran dia besar, ibrah di sebalik penghijrahan Nabi itu besar. Saya tak nak sentuh lebih nak, sebab minggu depan dah ada plan pula ceramah amal hijrah masjid ni. Agaklah kan? Jadi biar ustaz lain tu sentuh lebih sikit kan. Nabi nak keluar tu bukan senang. Tentera kafir Quraisy dah standby keliling rumah nak bunuh Nabi. Nak beritahu apa? Perubahan bukan senang. Nak berubah ni bukan senang, keliling. Tapi Nabi lari ke? Nabi menyuruh kata, Nabi yakin Allah bantu. Nah, ada Nabi lari dah, Nabi keluar kan? Dengan izin Allah kan? Dengan izin Allah Nabi keluar, tapi tentera-tentera itu dia tak nampak walaupun dia memandang. Kemudian Nabi ambil pasir, Nabi taburkan ke atas kepala tentera-tentera Yahudi ni, kafir Quraisy ni, letakkan kafir Quraisy ni ke atas kepala itu, dia tak ada nampak dah. Letak. Apa ayat yang dibaca? Dalam surah Yasin. Apa surah tu? Apa ayat ni? Apa dia? Apa ayat ni? Allahumma bismika apa? Apa ayat ni? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fa hum la yubsirun. Yang memandang tapi tak dapat tengok. Dia pandang, kita tengok, tak nampak. Naik masuk highway, itulah yang baca kalau nak ngelakkan speed trap kan, baca menuju ke Johor tu kan, kayak bawa-bawa flyover tu, standby ada polis tu, dia memandang tapi tak melihat. Kono juga lah ustaz, maknanya polis tu dah baca dulu ayat tu. Dia nampak kita lah tak nampak dia, wah kacau kan, macam tu lah. Hati-hati je lah kan. Jadi Nabi lalu, tiba-tiba ada seorang orang kafir Quraisy nampak Nabi lalu. Dia pergi kejut, kau buta ke? Muhammad dah lalu tadi, apa kau biarkan? Apa kau tak tangkap dia? Tak ada lah, mana ada, kami tak nampak. Iyo dia lalu depan kau tadi. Kau jangan nak buat cerita tu, tak percaya dah. Jadi nak kata Nabi lari tak betul. Orang cakap Nabi pelarian tak betul. Tapi Nabi berstrategi. Nabi naik sampai duduk dalam gua apa? Gua ni lah. Gua mana? Gua Sur kan. Dekat sana Nabi susun strategi, sembunyi dulu kat situ, susun strategi. Dan Nabi waktu tu
Bila Nabi keluar, Nabi nak apa? Nabi nak mulakan perjalanan tu, Nabi tidak mengikuti jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Nabi, jalan yang Nabi ikut dia jalan yang susah. Siapa pemandu pelancong dia? Itulah dia. Siapakah pemandu penunjuk jalan dia? Siapa? Abdullah bin Uraikid. Dia yang tunjuk jalan. Dia bukan Islam, tapi dia pakar selok belok jalan ni. Bawa ikut jalan colah-colah yang susah tu. Bayangkan, nak beritahu bukan senang. Jalan kita mungkin tak sama dengan orang, tapi itulah dia. Orang lain daripada kecil belajar agama, contohnya kita ni dah tua baru nak belajar, susah lah. Itulah dia cabaran nak berubah. Kan? Alif nampak ain, kan kacau tu. Kan? Kita tengok Piramli tu, pendekar bujang lapuk kan payah sore mengaji tu. Dia nak nunjukkan susah. Kan? Tapi tidak bermakna kita putus asa. Kita berusaha untuk jadi baik. Ada orang sound gitu, macamlah kau tu baik mana? Memang dan tak baik, tapi anggaplah ni usaha dan nak jadi baik. Tentu aku cakap. Habislah hujah itu. Ya, macam kau baik benar menyampah dan tengok. Kau menyampah, kau jangan tengok. Dia ni nak cuba jadi baik, dia ni tak tahulah berapa hari hidup kan. Apa tu? Nabi pun berjalan sampai, dan semua yang nak ikut Nabi kena tinggalkan apa yang mereka ada di Mekah. Salah seorangnya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni kaya raya, bisnes banyak, homestay tak adalah ni saya tambah tu, tapi dia ada perniagaan yang banyak lah, paling kaya. Tapi dia kena tinggalkan kekayaan ini sebab ikut Nabi. Adakah dia merasa kesal? Tak, malahan dia yang mengajak semua, mari kita ikut. Dia kata, mari kita ikut Nabi, mari kita berhijrah. Dia ajak mempelopori. Di kat tangan dia tu hanya ada dua barang saja. Apa barang dia? Top up dengan handphone. Nah, itu kita tak tinggal terus kan, handphone. Kat tangan dia hanya keju dan minyak saja. Abdul Rahman bin Auf, keju dan minyak. Kemudian sampai perjalanan Nabi itu, Nabi singgah, Nabi sampai baik masjid apa? Masjid Quba. Ni saya ringkaskan ni. Perjalanan tu panjang, ada cerita tu, tapi ringkaskan. Maknanya mal hijrah sok kena panggil lagi. Tahun depan pula, tahun ni dah ada perancangan yang tak lain. Jadi benalah Masjid Quba. Masjid Quba dulu tak macam sekarang yang kita pergi kan. Kita pergi dah lawa, dah elok masa Nabi, tapi Nabi bina dengan kudrat Nabi sendiri, sama dengan Sayyidina Abu Bakar, sama dengan sahabat. Dan begitu juga selepas itu Nabi disambut dengan cukup gembira oleh orang-orang Yathrib, Madinah hari ini lah. Bernasyid lah, Tala'al badru alaina min zaniyatil wada'. Pernah dengar tak tu? Itulah grup marhaban perempuan setiap minggu marhaban. Tala'al badru alaina. Itu sama kan? Baru tahu kan? Tu tadi saudara pernah pula kan? Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Macam itulah lebih kurang kan? Telah datang bulan purnama kepada kami. Seronok betul nampak Nabi datang. Bawa robot semua nak pujuk Nabi tidur mah dia. Jadi ketika sampai rumah yang pertama Nabi tidur, okey, saya nak tanya, siapa yang dah pergi Mekah, dah pergi umrah, pergi haji, angkat tangan. Dah pernah pergi umrah, pergi haji, angkat tangan.
Tak ada yang pergi tu. Janganlah bongak lah. Tak mengaku, takut kau nak tanya takkan. Kalau perasan dekat Babu Salam tu, dekat pintu masuk Masjid Nabawi tu, dekat luar sikit daripada pintu Babu Salam tu, dia ada satu macam tembok. Ada seorang lelaki jaga situ. Satu tembok, dia tak letak tanda apa pun. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Rumah yang mana Nabi bermalam malam tu? Abu Ayyub Al-Ansari. Cik dia punya hangguk, poi tak poi lah tu. Kan. Tak apalah, cukup saya cerita. Siapa poi merasa poi umrah tengok. Ya, yang dah poi dia cuba ingat-ingat balik. Dia ada tembok tu, dia tak letak label. Sebab kalau letak label, ada orang negara tertentu akan dipujur tempat tu, tak ada kerja lain. Adalah orang negara tertentu tu melulu-lulu dah. Tak boleh kan? Ada yang puak-puak macam tu yang orang luar ni. Kan? Jadi Nabi masa tu Nabi mempersaudarakan puak Muhajirin yang berhijrah ni dengan puak Ansar penduduk di Yathrib. Antaranya termasuklah Abdul Rahman bin Auf ni. Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan sebabkan dia ni bisnes. Dia ambil orang yang latar belakang bisnes enggak. Kau bersaudara dengan dia ni, aku persaudarakan kau dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni kaya-kaya, tanah banyak, kebun kurma banyak. Dia tahu, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada ladang kurma banyak, kau pilih je kau nak mana, wahai saudaraku. Tak apalah dia, aku tak nak. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, semoga Allah merahmati kamu wahai saudaraku. Aku tak nak susah ya, tak nak. Tidak mengambil kesempatan atas kebaikan saudara. Hari ini orang Senggih Hill, bukan Bukit Senggih tau. Bukit Senggih okey, ni Senggih Hill, mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Itu ramai yang ini, ramai orang tu susah ditokan lagi. Aduh, dia tak nak. Tak apalah, kalau macam tu, kalau kau tak nak tanah aku ni, macam ni lah, bini aku ramai ni, mana satu kau nak, kau pilih. Open tender tau. Bukannya ni, kau ambil lah ni, pemalih sekor ni kau ambil lah, dia tak nak. Tak, open. Ni bini-bini aku ni, mana kau nak, kau pilih lah wahai Abdul Rahman bin Auf, mana kau nak, kau cakap je. Kalau kita macam ni dah kan, agak lah kan. Tapi Abdul Rahman bin Auf, segala puji bagi Allah, semoga Allah merahmati kamu wahai saudaraku. Aku tak nak. Habis kau nak apa je? Cukuplah kau tunjukkan ke aku ni mana jalan pergi ke pasar, aku nak berniaga kat situ. Pergi dia berniaga, berbekalkan modal tadi, keju dan juga minyak. Niaga lah dia. Dengan tahap pasar di Yathrib tu dimonopoli, didominasi oleh puak-puak Yahudi. Tapi sekejapan saja, kan? Nabi doakan Abdul Rahman bin Auf ni, sebab satu hari tu berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf, terbau bau wangi-wangian orang. Kalau bau wangian macam tu, mana orang baru kahwin? Kau bernikah ke wahai Abdul Rahman bin Auf? Ya betul, aku berkahwin dengan seorang wanita Ansar. Semoga Allah merahmati kamu. Buat kenduri dia, bukan buat kenduri macam mana. Kau jamulah orang, paling tidak seekor kambing, walimatul urus. Tu sebab sunat buat kenduri tu, jamukan kambing. Kita jamu tak kisahlah, kau boleh lembu kan, kau dinosaur, T-Rex, bagilah. Kau apa yang besar kita boleh bagi. Lembu kau bawa itu korban berapa ekor? Sini 7. Wah, 7-8 ekor orang. 7-8 ekor orang, banyak lah kan. Tahun ni ramai dah, alhamdulillah. Saya pergi ke mana tu, kat belah Jasin juga, siap dapat baju t-shirt tu, Syamsul Debat, tim korban.
Saya pun dapat baju korban masjid tu. Siap ada nama ni, ada sponsor. Baguslah, semangat tu nak bagi galakkan tu kan. Jadi Abdul Rahman bin Auf sekejap yang mendapat perhatian, semua orang suka berurusan dengan Abdul Rahman bin Auf. Mana tak dia berniaga jual unta, dia beli unta 1,000 dinar, jual balik pun 1,000 dinar, tak pening orang lain. Beli 1,000, jual 1,000. Mana untungnya ni? Untungnya kat mana? Kat tali ngikat unta tu lain naga. Itu dia jual berapa? 2 dinar ke 1 dinar? Dalam 2 dinar macam tu lah dia jual. Murah lah. Tapi maknanya apa? Maknanya dalam Islam sahabat Nabi dah lama dah mengajar kita berniaga pakai volume. Bukan Cina, bukan India yang ajar. Abdul Rahman bin Auf yang mengajar. Lagi banyak orang beli, lagi banyak tali dapat jual. Betul, dia dapat customer. Betul ni. Abdul Rahman bin Auf ni adalah antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Tapi dia yang paling last sekali masuk. Sebab apa? Botol banyak mana. Tak pernah satu event peperangan pun yang mana memerlukan kepada sumbangan dan derma, dia tak terbabit. Dia penyumbang terbesar. Malahan setelah kewafatan Nabi, Abdul Rahman bin Auf inilah yang menjaga kebajikan isteri-isteri Nabi. Setiap isteri Nabi yang nak pergi ke pasar, ada hadir 2 orang escort, bawa barang apa semua. Urusan jual beli, aset apa semua, Abdul Rahman bin Auf jaga. Abdul Rahman bin Auf bayar insentif kepada keluarga yang terbabit dengan perang Badar. Setiap keluarga tu dapat tak kurang nilai duit kita hari ni RM400,000 satu keluarga. Kekayaan Abdul Rahman bin Auf ditaksirkan lebih, kalau duit kita lebih 370 juta. Unta-unta apa semua kalau ditaksirkan lah. Tu nak tunjuk kan apa, ingat orang Islam tak boleh kaya, boleh. Tapi yang ramai pula boleh kaya dengan membohong, tu salah tu kan. Jadi mana kata dalam perubahan ni, berhijrah ni bukan senang, tapi boleh buat tak? Boleh. Berubah daripada buruk pada baik, pada tak tahu kepada tahu kan. Ada orang nak berubah pertama daripada aspek jahiliah dia nak berubah kepada tahu. Konolah belajar, datang majlis ilmu. Ni majlis ilmu tak nak datang pilih penceramah pula datang kan. Malam ni tak saya dipahamkan, jemaah masjid ni memang macam ni ramai setiap kali majlis ilmu kan. Setiap kali ceramah memang orang perempuan sampai masuk lah, tempat lelaki dia tak puas nak dengar belah sana, dengar macam tu lah kan. Bukan malam ni, ada memang tiap-tiap malam. Untuk makluman siapa yang baru hari pertama datang, tiap-tiap malam ada kuliah kat masjid ni tu kan ustaz kan, ada kan. Jangan lagi sabut duit banyak, saya manjat ada keluar kutipan Jumaat tu dicampur tu pakai telefon tu 2,700. Kau tengok melampau duit masjid tu, duit banyak, program tak ada. Wah, dia cakap macam tu. Jawab balik kat dia, program banyak, kau yang tak ada kan tu. Tapi itulah, saya tengok ramai botol ni melempah sampai keluar. Saya ingat tak kurang 20,000 malam ni. Terima kasih lah sambutan hangat pada Samsul Depan. Saya dengar malam ni budak nak berlumba ke pakai katil pun tak jadi malam ni. Semua datang sini kan. Saya tahulah tempat budak racing mana, saya tahu kan. Saya makin belajar ke ITM ke London 3 tahun. London lalu gajah belakang lendu dulu lah kan. Daripada tak tahu jadi tahu. Kono belajar. Ada seorang hamba Allah pencen
pencen pengarah daripada Putrajaya. Pencen boleh ribu, boleh ribu. Balik kampung jumpa imam, imam boleh tak ajar saya solat sebab saya tak tahu solat. Bayangkan, selama ni dia solat dia ikut-ikut orang, dia tak tahu pun nak baca apa. Lepas tu ada lah yang cakap, dah tua-tua pun nak belajar. Kena ingat ontah-ontah dia yang tua-tua ni nak belajar, solat dia lebih baik daripada kita yang perasan elok. Cuba tengok okey takbir tu macam-macam ragam. Allah. Ada yang ada yang wah. Ada pula orang tu kedepan pula dulu. Wah, dia guru silat. Kan, tahu dia tertarik lah belakang. Dari belakang baru sampai depan. Ada orang Allah lupa lah tarik ke belakang balik semula. Allah. Kawan yang sebelah dah huru pokono sebelah ni. Yang seorang tu pula dia belajar masa angkat takbir tu dalam hati kena sebut sahaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Tu yang Allah. Cuma berasa tak jadi dia balik semula tu. Allah. Lupa tarik belakang. Allah. Macam-macam. Iya. Kan? Ya. Orang perempuan lagi dah tak tahu dalam telokong tu ceniam tu tahu. Cahaya warna orang perempuan kan. Makcik yang kat mana kat Melaka tu ambil gambar dengan saya pakai telokong. Keluar dalam telokong aja. Handa cik ni. Mini love lah gila tu kan. Adalah kan ajar macam mana sujud, macam mana apa, macam mana Bara pun belajar kan. Cantik toluk pantainya landai tambik perahu tepi kuala, biarlah buruk kain dipakai asalkan ponoh ilmu di dado. Tak tahu tanya, malu bertanya sosek barik. Tak ada sosek jalan tu, sosek barik kan. Iyo, apa tak ada sosek jalan tu. Sekarang dah ada map, ada Waze kan. Iyo, sesuaikanlah diri kita. Kek kandang kambing kita kek kandang rimau kita mengucap. Mengaum kena rimau tu tak kena kau siapa. So confident dia mengaum teh. Jangan mau memang dia takam tak ada tak kena kau siapa. Confident dia mengaum kan. Iya. Kita ni sebenarnya ada kejahilan kita. Mungkin tak semua, ada kejahilan dalam bab-bab tertentu. Macam tadilah saya mengaku tu orang. Untuk makluman ya, tuan imam semua. Saya pernah diminta ceramah bawa tajuk bab Harta Pusaka tu. Dan kemudian saya bagi taklimat sikit, saya bagi huraian sikit dan saya bawa seorang anak murid tu, anak murid saya. Anak murid saya memang ahli bidang tu. Saya tahu malam ni kalau cerita Harta Pusaka macam ni, ustaz nak tanyalah. Kita mulalah dia tanya. Tanah tu lah dah mula dia tanya kan. Jadi sebelum orang tanya banyak sekarang, nanti kita cuba setkan yang lain. Saya bawa anak murid macam tu. Dia hafal lah semua sistem apa, semua kiraan yang hari ni pula semua dah ada. Ya, insyaAllah kita cuba. Makna kena panggil lagi lah. Ya, macam tu. Akal tu kan. Bukit Senggih ni bukannya asik kan, cuma dah lama tak panggil kan. Bila lah saya datang panggil, ada datang dah kan? Tak ada. Oh, kali tamu lah. Tempat lain lah, pergi Bukit Senggih kan lah. Oh, kampung ni Felda. Yalah. Asyik baik. Patutlah ramai. Sini memang ramai. Subuh pun macam ni ramai. Aduh, subuh macam mana ramai dia dapat nangkon. Yo kau kita kan. Bola tu peranjat.
Ya, ada ke jalan-jalan tertentu tak tahu, tanya, belajar, jangan malu kan. Ada yang tanya, Ustaz, contohlah sembahyang jamak qasar kan, bukan semua orang pandai, melainkan orang yang dah biasa travel bermusafir, insya-Allah dia akan cuba, dia akan tanya orang, akhirnya dia pandai. 1001 persoalan tentang solat jamak dan qasar, macam-macam soalan tanya. Persoalan 2 marhalah pun bergaduh. Kan? Ada orang tu pernah ikut saya pergi ke Sabah. Cik ikut saya, kita jamak zuhur dengan asar. Oh, okay. Jadi asarnya tak payah semayang dah cik, kita dah semayang tadi. Ya kok, senang ya. Memanglah Allah bagi rukhsah, Allah bagi kemudahan kayak itu. Malam tu maghrib kita jamak dengan isyak, tapi maghrib tetap buat 3 tau cik. Tak boleh pendek 2 dah, tak boleh 3. Okay. Lepas tu kita buat isyak 2. Okay. Sok pagi tu dia punya excited, dia tanya saya, subuh nak combine dengan apa? Dia tanya saya, subuh dah memang pendek cik, jangan cik nak jamak-jamak lagi kawan kan. Memang dah 2, tak jadi 1 dah. Lepas ni nak semayang tak subuh ya. Dan jadi banyak bodoh, mungkin ada yang tak tahu, jangan malu. Saya pun kan semua bodoh saya tahu, mana yang saya tak tahu saya tanya. Tu yang masa saya interview Tauliah dulu, ada dia tanya, kalau lah orang tanya soalan yang macam-macam ni dan ustaz tak tahu, apa nak buat? Khabarlah tak tahu kan, jangan nak mandai-mandai pula kan. Ada satu cucu yang baru balik daripada kelas kafar, kelas fadu'in. Kau tang mana? Atuk ada pencen cesok khabar dah. Kau tang mana? Tang kelas fadu'in. Kau belajar dengan siapa? Dengan Ustazah Jamilah. Ustazah yang lawa tu kau. Tu. Kau belajar apa tadi? Belajar pasal malaikat. Sekarang atuk nak tanya kau. Tanyalah tu. Tadi belajar pasal malaikat apa? Malaikat Jibril. Apa kau jawab? Menurunkan wahyu. Pandai cucu atuk. Tapi tu kan, dah tanya atuk Tapi tu kan lepas Nabi wafat, dah tak ada wahyu turun lagi dah kan. Habis tu sekarang Jibril buat apa tu? Haru atuk Wah, lah soalan macam ni. Kau pergi tanya wan kau tu. Uan ni pula kan apa, dah haru lah uan ni, buat basuh pinggan. Mau makak lah kau pergi tanya atuk kau tu. Atuk dah macam ni, pegang sok abang, macam mana akak ni. Atuk cakap lah tu, Jibril buat apa? Cucu tak dapat jawapan, tak payah hati. Cakap lah tu, cerita lah tu. Sudah hai atuk ada bongi. Jibril sama ngatuk kau makan pencen. Rosah betul. Kau tak tahu khabar lah, tak tahu. Wallahu alam cu, tak ada siapa yang tahu dah. Entah Jibril tengah tengok kau ni. Tak apa soalan yang kau tanya. Azan
Okey, sambung ya. Jadi perubahan yang nak kita buat kan, perubahan yang nak kita buat, makna walaupun kita ni berdosa, kita rasa kita ni banyak dosa kan? Tapi Nabi dah sebut sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Dan pentingnya apa juga yang kita buat, kita lakukan didasari dengan niat. Dalam bekerja misalnya, kalau ada 3 perkara ni, insya-Allah dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah caranya, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik nombor 1, mesti perkara yang baik. Kerja kita tu insya-Allah kerja yang baik. Makan gaji, kerja swasta, tak kira pun baik, diizinkan oleh Allah. Tak ada cara salah laku, tak ada kita melanggar tata cara, amanah kita jaga, insya-Allah. Dan yang ketiga, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Rupanya niat juga jadi kayu ukur. Yang pertama saya sebut tadi, berhijrah daripada kejahilan. Yang kedua, berubah daripada tabiat buruk kepada tabiat yang lebih baik, sekaligus meninggalkan perbuatan-perbuatan buruknya. Yang paling susah adalah mereka yang keluar daripada tempat-tempat yang tak elok. Memang susah. Contoh, banduan. Contoh, dia mungkin pernah terjebak dengan dadah. Sebagai masyarakat, kita kena bersikap positif, husnuzon dulu, sangka baik dulu dengan orang. Kadang-kadang ni ramai yang keluar, akhirnya mereka sanggup buat jenayah lagi biar dia kena tangkap, sebab dia rasa dia lebih bahagia duduk dalam penjara. Ada orang yang macam tu, berulang kali dia masuk penjara, dia tak kisah pun dah, sebab kat luar masyarakat taklah bagi tempat kat dia. Orang menganggap dia akan ulang buat kesalahan yang sama. Sedangkan yang lain tu bukan baik benar, bukan kata semualah. Ada di kalangan kita bukanlah baik benar, cuma Allah lindungi kita. Itu cerita ya. Dan begitu juga orang yang ingin menjadikan rutin hariannya, tingkah laku hariannya bermanfaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu pun satu bentuk penghijrahan. Jadi persoalan yang paling besar dalam bab perubahan hijrah ni adalah bagaimanakah caranya untuk kita terus kekal istiqamah untuk berubah. Macam mana nak tarik jadi baik? Maka ada peribahasa menyebut sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Maka buatlah, ikut berfasa. Dulu tak reti semayang, belajar semayang. Dah pandai semayang, sembahyang awal waktu, tapi semayang seorang-seorang. Dah semayang seorang-seorang, upgrade lagi, semayang jemaah. Datang masjid macam ni punya lawa, masjid tak datang semayang jemaah, rugilah. Kapet tobal, sujud tabanam muka. Ada tadi melantun ke balu, dia laju tu melantun nenek balik, nak tunjuk another spring, bertuah batu. Selesa masjid, kipeh berapa banyak, aircon ada lagi. Siap letak reben biar nampak dia tengah bergerak tu, reben go sawang reben, nampak aircon buka, kipeh buka, nampak kan. Jadi makna kata kita dah kena bersyukur. Salah satu tanda syukur dengan tindak tanduk kita datang beribadah ke masjid, rumah Allah.
Dan bila orang datang ke rumah Allah ni nak berubah, kita kena sambut dengan baik. Jangan kita sound lah, kau pahal tiba-tiba datang ni. Kawan tu baru nak berubah, kau sound pula dia macam tu. Kau pahal tiba-tiba datang ni. Saja orang tengok masjid, lama tak datang. Kau kalau datang hari ni, besok tak datang lagi. Besok tak datang dah. Tapi orang kalau tak biasa datang, tiba-tiba datang, ada juga sebab nak kenduri. Tiba-tiba datang. Siap tanya, imam mana imam? Imam mana imam? Yang dia tanya imam lah. Bongkar hati imam. Imam mana imam? Nyalah imam, minta maaf lah. Tak perasan nama. Kau semayang mana sebut? Sini lah. Kalau kau tak perasan, dah imam pandang depan, salah imam lah pandang depan. You kalau penyanyi itu semua pandang penonton kan. Imam mana pernah semayang pandang jemaah, gila kan? Macam tu lah bagi galakan. Seronok tengok sahabat-sahabat datang masjid, selalu datang ya, menyamaikan lagi jemaah kita. Nabi kalau ikut hati Nabi, Nabi bercita-cita kalau ikut hati Nabi, Nabi nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Bayangkan. Cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat jadi sunnah kan. Dah imam tak ada kerja lain, pergi bakar rumah orang lah dah. Kebetulan lah imam nak lambat sikit sampai dah rumah dia lah kena bakar. Contoh kan. Tapi Nabi nak tunjukkan pentingnya semayang jemaah. Tak semayang jemaah. Semayang jemaah kan relax, ikut dia. Kan? Panjang bona baca, mana ada panjang? Imam baca panjang tadi, cuba tengok. Dia baca ayat panjang, tapi bacaan dia kemas, lancar, teratur. Tak ada rasa lama tu. Mana nak dapat masjid azan macam Masjidil Haram punya azan. Allah, kita ni Makkah ni kan. Makkah dah songgih kita. Nah, imam lah kan baca ayat panjang sikit dah mula. Dah panjang lah baca berubah tu kena ubah tu. Kan? Panjang sikit marah ada kan. Iyo, cari menantu kan. Jangan cari menantu yang baca surah pendek. Kau apa ayat yang kau dah hafal dah? Saya baru hafal juzuk 1 sampai juzuk 10. Jadi pakcik baca satu ayat kau sambung steady. Jangan bagi yang susah, jangan bagi yang senang-senang, bagi ayat susah. Kau sambung ayat ni. Inna a'tainakal kautsar, sambung. Tengok bangun lupu dah. Contoh. Itu yang dia cari menantu tu. Ada 3 orang datang, seorang tak, semua nak ke anak. Kau nama kau siapa? Nama saya Mak Kausar. Tak kau baca surah Al-Kausar, senyum dah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bagus. Kau nama kau siapa? Nama saya Anas pakcik. Kau baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kawan yang ketiga tu dah berpaluh dah. Nama Yasin. Wah, padam. Mampu ada nampu wakar dan itu. Kau? Siapa nama kau? Pakcik. Toi orang ni, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Allah Wahad lagi panjang lah nama golak daripada nama betul. Gila, betul. Kau nak membohong agak-agak lah, tak golak pakcik tu. Iya, berubah. Jadi bagaimana cara nak istiqamah? Pertama, nak buat perubahan, matlamat mesti jelas. Aku rasa aku nak perbetulkan bacaan Al-Quran aku, jelas. Aku nak perbetulkan solat aku. Dalam perbuatan solat, pakar teoretik solat telah membuat kajian. Dalam banyak-banyak perbuatan solat, manakah perbuatan yang paling tenang sekali? Mana perbuatan yang paling tenang sekali? Mana? Mana cik? Mana? Perbuatan yang paling tenang mana?
dalam angkat takbir, rukuk, sami Allah mahidah, iktidal, sujud, duduk atau duduk sujud, mana yang paling tenang? Koma pula dah. Mana yang paling tenang? Sujud. Ramai yang cakap sujud itu lolap tu. Kalau tenang time sujud tu jago-jago ya. Jangan sampai leno, berdongku pun ada orang sujud. Tapi perbuatan menurut kajian seorang doktor yang berbangsa Cina, teoretik salat, perbuatan yang paling tenang adalah waktu daripada bangun daripada rukuk, kita berdiri tu, tidak sami Allahu liman hamidah, sebelum turun sujud, itulah perbuatan yang paling tenang sekali. Tapi takkan dapat daripada orang yang berkecapui solat atau berkecapui menabut ya berdosa sama Allah sama Allah la ilaha illallah, berlumur rupa dia sakit perut nak terberak. Kalau sakit perut pergi selesai kan, jangan kau babit dengan perbuatan solat tu, dah buang air apa semua baru semayang dengan tenang. Tentulah ya. Tu pertama, mesti jelas nak buat apa. Kedua, melazimi taubat, membiasakan minta ampun dengan Allah. Alhamdulillah Ustaz, saya setakat bulan Julai ni belum ada dosa ni tu. Jombo pula. Ada dosa tak? Mesti ada dosa. Tadi saya berjalan ke Senia pun dah ada dosa dah. Tinggi Samsul debat mengumpet berdosa tu. Buka pula emas, dalam TV nampak tua, kau hajar betul. Tu pengumpet tu. Saya maafkan dah tu. Tapi saya maafkan dah, saya siap, tak ada masalah. Ada yang mengumpet kan, khatamallahu ala qulubihim wa ala panjang pula imam dibaca dalam hati ngumpet. Dalam hati lah, dalam hati mengutuk. Bila lah nak mati imam ni, la ilaha illallah. Dia kono dapat kat sini okey, ada sono kono yang kat kampung tu Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Batuk pula. Batuk senyap. Arwah la ilaha illallah peranjat. Aduh. Ni ada pek yang togap steady ni. Itu terlupa pula tu. Ingat tak kisah yang mu'allab tu, yang dah biasa goreng pisang kat luar masjid. Dia mu'allab tu, dia Muslim. Dia goreng, dia biasa lepas hasar tu dalam pukul 5 ke 6 tu, dia biasa menego start pukul 6. Tapi pukul 6 tu dia baru colo-colo pisang itu dalam topung. Colo-colo pisang dalam topung. Azan maghrib, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah lopeh pisang yang dah colok topung tadi, dia lopeh dan koli besar. Timing memang sedang elok, tunggu imam semayang. Sampai imam, Assalamualaikum warahmatullahi, maghrib kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun sedang elok, dia angkit pisang tu cantik warna. Timingnya memang macam tu. Apa malam tu imam tu ayat, tak kenapa malam tu imam banyak nak fikir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana
abidum ma abattum. Imam pun heran pula kat situ tu, imam tak jumpa punca dah ni. Wala antum abidun nama abud, wala ana abidum ma abattum. Yang mualaf ke belakang lah, hangui lah ni, hangui lah berbisang dan nadu. Kalau orang tu ada ilmu, dia tolonglah. Lakum dinukum, subhanallah, lakum dinukum. Pandailah imam tampik balik. Dia tak ada ilmu, dia tak sabar. Itu waliyadin tak ada mari kok. Lakum dinukum waliyadin. Memang dapat pergi batal lah semayang apa burak dah. Itulah dia kono belajar, ya. Melazimi taubat. Ya, jika kamu bertaubat sehingga taubat itu gugur dan kamu kembali melakukan dosa, maka bersegeralah bertaubat kembali. Katakanlah pada dirimu, moga-moga aku mati sebelum sempat aku mengulangi dosa kali ini, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pada satu hari Rasulullah SAW memegang tangannya, lalu baginda SAW bersabda, wahai Muaz, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Lalu baginda bersabda, aku wasiatkan kepada Muaz, jangan tinggalkan bacaan setiap kali di akhir salat, hendaknya kamu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, mulakan dengan perubahan yang ringan-ringan. Jangan gelojoh, jangan tergesa-gesa nak mengubah semua perkara sekaligus. Jadi makna kata kita berubah tu mungkin buat sedikit demi sedikit. Macam saya cakap tadi, mungkin kita rasa bacaan Quran kita tu yang paling penting, sebab takut bacaan salat kita tu tak betul. Kita belajar lah, belajar. Jangan kita tak belajar. Kemudian pilih persekitaran yang sama, yang sesuai. Tanya kawan-kawan yang pergi kuliah duha, ikut kawan-kawan. Orang lelaki dia tak boleh mendidik isteri dia agama, jangan kita halang dia hadir kelas agama. Jadi mana kata pilih persekitaran yang sesuai. Kadang-kadang dia nak berubah jadi baik, tapi bercampur dengan kawan-kawan yang tak baik pun susah. Kawan-kawan semua kaki nombor je. Saya tak berjudi ustaz, ikhtiar dia umat ayat dia. Tikam-tikam dia tu dia memburak lah tu. Anak kau berapa orang dah? 5 kau, 3 kau, belum ada rezeki lagi kau 2, 5, 3, 0, 2. Jadi itu kono pula tu. Tu tak apa dah lah, kono second price. Siap belanja je ke masjid, wah hajar betul. Kan? Iya, berubah apa? Contoh aku ingat aku nak mula bersedekah lah. Aku nak sedekah ke masjid. Sedekah, bagus. Hari kami malam Jumaat bila baca Yasin tu, tanya imam, "Mam, biasa baca Yasin berapa ramai?" Biasa berapa ramai? Yang baca Yasin malam Jumaat tu biasa berapa ramai lah? 80 kata. Oh, okeylah. Dia dengar Samsul Debat nak datang. Setiap simpang nampak banner tu. Imam, saya ingat saya nak sumbang lah makanan, nak jamu orang kampung kat Felda ni. Agak-agak lah Samsul Debat datang ceramah, bajet makan berapa ramai? Agak-agak berapa ramai? Berapa ramai tadi? Dia kata kita target dalam 500. Lain kali lah mam, tak dapat dah. Tak jadi dah. Dengan 500 tak jadi dah. Tadi 80 boleh lagi tu, 500 tak dapat dah. Jangan macam tu, sikit baik cara sikit kan. Tak apalah mam, saya sedekah lauk untuk VVIP tu. Boleh. Samsul Debat kau malu apa? Tolong sak kicap. Yalah. Ni berapa? Kita target 500 orang. Macam ni mam, saya bagi tembikai sebiji, potong 500. Nipi betul. Bapak korokun dah. Bagi je lah. Tahulah imam mengajar kata bikai tu nak bagi ke mana kan.
upgrade lah sikit, kan sikit-sikit. Sedekah sembahyang Jumaat banyak pisang tak habis. Bersenggayut ke belakang mengonjorkan pisang. Tukar, imam, saya ingat saya upgrade, saya tak nak bagi pisang lagi dah. Dia bagi apa? Saya bagi nugget. Oh, nugget. Saya bagi buah anggur apa? Seedless grape. Oh, tak ada biji kita. Oh my. Masa tu masuk dalam khutbah kepada semua jemaah, fokuslah pada khutbah yang disampaikan. Jangan sibuk mengojokkan buah di belakang. Ingat orang kemudian imam lah sekali keluar tak merasa anggur tu. Bukan sinilah tempat lain. Asing dah siap kan, takkan tak faham kan. Tu dia. Ya, berkawan dengan orang yang baik, berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, orang yang menghasilkan minyak wangi, maka paling tidak kita dapat wangi. Kalau berkawan dengan tukang bosi, mungkin percikan apinya mengenai pakaianmu, kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi cari yang sama dengan kita tujuannya. Yang keenam, jaga solat. Ingat tak kisah Nabi Isa dulu? Ada seorang tu dia nak berubah. Dia khabarkan Nabi Isa, wahai Isa, boleh tak aku nak ikut kau bermusafir? Nabi Isa bukan senang nak ikut musafir dengan aku ni. Tak kisah, aku nak ikut kau. Kalau kau nak ikut aku, kau mesti janji susah sama-sama, senang sama-sama. Sanggup tak? Pergilah mereka bermusafir. Dalam perjalanan tu bawa 3 keping roti, 3 keping roti, ataupun orang Bukit Senggih sebut bread. Sebut roti tak faham, bread pun faham. Roti 3 keping. Jadi bila jalan-jalan Nabi Isa kata, kita berhenti rehat sekejap, aku nak pergi ke kampung tu sekejap, ada urusan, sekejap lagi aku datang, kau makanlah dulu tu. Dia pun ambil lah sekeping roti, sedap pula roti tu. Dia cakap, tak apa, Nabi Isa tak perasan dan ni dah. Dia pun makan sekeping lagi, 2 keping makanan. Jadi tinggal sekeping lah untuk Nabi Isa. Kan dah tak, dia kata susah sesama, senang sesama. Nabi Isa sampai mana ada roti tu, Nabi Isa memang nak uji dia. Tinggal sekeping, mana pergi sekeping lagi? Kau makan 2 keping kan? Tak. Macam tu lah. Kau jangan betul. Betul tak? Tak ngaku dah. Tak apa. Jalan. Terserempak lah dengan biawak bom. Biawak padang pasir. Sian ni biawak ni dah mati. Bom ni dah mati. Nabi Isa pun ambil. Ada gosok-gosok kepala. Mengelupu-ngelupu. Nabi Isa kan mujizat dan salah satu dia boleh hidup kan. Yang dah mati, mau ngelupu-ngelupu, hidup dia balik. Hui tu, hidup dia tu. Nabi Isa kata, heran tak kau? Heran lah. Tu tak heran kau. Nak pula? Tu tak heran. Yang paling heran orang makan roti tapi tak ngaku tu. Kau makan roti tu tak? Tak ngaku tu. Tak ngaku dah. Saya tahu tu. Tak apa. Sambung perjalanan. Sampailah ke satu sungai yang luas. Nak menyeberang, macam mana kita nak menyeberang ni wahai Nabi Isa? Macam mana? Tak apa, kau ikut dia belakang aku. Dia baca doa, dia hantar air tukik itu, berjalan nanti sungai itu. Berjalan sampai seorang. Hui, berjalan nanti air. Heran kau. Heranlah berjalan nanti air. Mau tak heran? Itu tak heran tu. Kenapa lah? Yang paling heran orang makan roti tapi tak ngaku. Kau makan roti tu tak? Tak ngaku lagi tu. La ilaha illallah. Sudah jalan terserempak dengan 3 buntil emas. Omeh-omeh, 3 buntil. 3 buntil omeh. Hui, banyaknya omeh ni wahai Isa. Macam tu kita bagi 2 Jangan, Nabi Isa kata. Kita bagi 3. Macam mana lah? Kau ambil 1 buntil, aku ambil 1 buntil, Nabi Isa kata. Ambil 1 buntil tu, kita bagi orang yang makan roti yang satu lagi tu. Aku
pula yang makan tu kita. Ngaku dia. Asal parah betul. Kerana Nabi Isa kata apa? Kalau kau nak, kau ambil lah. Aku tak nak, sebab omeh ini akan melambatkan perjalanan aku. Kau nak ikut aku tak? Tak apalah. Kau nak pergi, kau pergilah. Aku tak ikut pun. Habislah dia. Gagallah dia. Itu part 1. Ada sambungannya. Tunggu. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Waktu Nabi Isa meneruskan perjalanan, dia berselisih dengan 2 penyamun. Selisih dengan 2 penyamun. Penyamun tu tengah tuju dekat guni omeh tadi, buntil emas tadi. Tak sampai berunding, bagi kita pap dah dipancung, dah ditikam, mati. Mati sahabat Nabi Isa. Yang perompak ni pula punya cerita. Hui, borek ni kita nak bawa ni, kita kena ada tenaga ni, macam ni. Bagi aku jaga, kau pergi cari makanan, kita makan dulu, kemudian baru kita angkat. Boleh? Yang seorang tu jaga, yang seorang pergi cari buntil. Yang jaga buntil omeh ni, ini kalau aku ambil seorang ni kaya ni. Yang perompak pula dekat makan, banyak omeh tu tadi, kalau aku sapu seseorang untung ni. Jadi yang dekat pokan tu diracun dan siap putih tu. Dia jalan, dia naik kuda datang. Yang perompak yang seorang tu dah ready menyuruh balik pokok. Dan lalu zap dia tikam tang belakang. Mati perompak tu. Potong rabur uti bawa tampakan. Dia kata, ni dia punya ni. Dia pun ambil uti, dia makan. Uti berterabur tu dia makan. Dia makan dengan dia mati. Akhirnya ketiga-tiganya bergelimpangan mayat tu tadi kat situ. Nabi Isa datang, Nabi tanya, adakah kamu bahagia? Nabi tanya, adakah kamu bahagia? Itu dia. Kan? Mengajar dunia ni tak ada bahagia dah. Kan? Kerja akhirat. InsyaAllah. Sebab dalam surah Asyura ayat yang ke-20 Allah bagi tahu, barang siapa yang mengajar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun kita dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Itu sebab kalau orang fikir akhirat, bab hatu pusaka tadi tak gaduh lah. Tak bergaduh, tak berceramuk, tak ada. Sebab dia fikir nak keuntungan akhirat. Sampai bertolak-tolak ni, tak apa, bagilah ke elok, tak apa. Saya bahagian saya tu sedekah lah ke anak yatim. Sampai macam tu. Sebab nak kerja akhirat. Kemudian seterusnya, jagalah solat dan sentiasalah mengingati Allah. Ya, dalam bertaubat ni, ingat jaga solat. Nak berubah, jaga solat. Apa-apa pun jaga solat. Kalau solat tiang agama tak jaga, tiang lain lebih lagi lah tak boleh jaga. Ya. Kemudian ingat Allah banyak-banyak. Wa zakarallaha katsira. Itu sebabnya kalau buat zikir, kalau buat tahlil kat masjid, join lah. Hari ni masyarakat dah mula pula rasa resah dan gelisah dengan tahlil. Makin tak ada dah. Zikir tu mengingat Allah, bukan tujuan-tujuan lain. Kita tak ada sampai berjoget, bergulit-gulit gelantang pun tak ada. Kita bertahlil nak ingat Allah. Liman kana rajullaha wal yaumil akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Ada orang tulis itu. Habis ni tahlil ni menyusahkan keluarga si mati. Kalau dia tak ada duit, channel tak ada duit, tak payah buat. Apa susah? Ada tu tak ada duit, boleh tak buat kat masjid? Boleh. Orang masjid buat, tak ada kena bayar pun. Kenapa nak fitnah macam tu? Tak nak datang lah. Oh, bergaduh. Yang buat tahlil tu semua dengan aku tu. Yang duduk melepak tapi jalan dia tak baik apa tu, semua syukur tu. Ya. Baca Yasin kat kubur dengan kau tu. Ni tak boleh baca Yasin, nak baca apa? Baca surat khabar. Baca apa? Baca WhatsApp tu. Itulah, jangan kenduri tahlil kat rumah orang yang tuan rumah buat tu. Dua pahala yang paling besar. Pertama zikir, yang kedua makan. Kenapa lah makan pula? Sebab tuan rumah niat sedekah.
Malam ni menu kami Imam tak adalah apa tu, tapi ayam Belanda. Malam ni kami alhamdulillah rezekilah kami bagi ikan patin steam. Malam ni kami bagi ayam goreng daripada restoran makanan segera yang warna merah, yang ada orang tua rambut putih kat luar. Saya tak nak sebut je nama tu sebab dia tak tajuk ceramah malam ni. Kan? Dia belanja makan sungguh-sungguh, tak ada masalah, makan lah. Sebab niat dia niatkan pahala tu untuk arwah. Kan? Ni semua tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Aduh, amin. Punca apa? Media sosial. Kan? Kemudian bersyukur pada setiap proses kita. Maknanya contohnya alhamdulillah aku dah boleh mengaji, syukur alhamdulillah. Kemudian kita upgrade lagi, aku dah boleh hafal dah, alhamdulillah. Alhamdulillah aku dah tahu dah salat sunat, berapa banyak salat sunat aku dah tahu dah. Contohnya. Jadi apa-apa pun kerjalah apa disebutkan sebagai satu lagi nak pesan dalam bab ibadah. Jangan lupa untuk mengejar kesempurnaan ibadah. Saya tak sampai nak explain panjang lah. Kesempurnaan ibadah tu ada empat. Yang pertamanya mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut je. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Patutnya ilmu tu jadi lagi baik, dengan ibadah jadi lagi baik, bukannya jadi lagi tahu. Dan yang keempat bermula dengan niat. Niat baik, baiklah yang kita dapat. Kan? Dan teringat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100 Allah Ta'ala beritahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah niat dia fi sabilillah, di jalan Allah, niat kerana Allah, maka dia akan mendapati yajid fil ardh, dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas, katsiran wa sa'a, dan juga rezeki yang banyak. Tak usah risau. Habis kalau saya berhenti kerja kat sini, habislah gaji saya besar. Kerja tempat lain belum tentu dapat macam ni. Kita tak yakin dengan rezeki Allah kalau cakap macam tu. InsyaAllah ada rezeki. Ya, jadi itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya faham signal-signal tu, saya faham. Akak tu dah 2-3 kali dah berubah topik dulu, saya faham. Kejap menunjuk, kejap bersilo, kejapnya kan, faham. Ya, jadi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja. Ucapkan terima kasih. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuatkanlah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut sampai